Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Zaidi, bernambah metrik di 2018-108-3578. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu kedua yang bertajuk Pusat Pertumbuhan Desa. Baik, seperti mana yang kita ketahui, pertempatan desa atau luar bandar dicirikan oleh aktiviti utamanya, saiz penduduk dan taburnya. Ciri-ciri penduduk dari segi sosial, ekonomi dan demografi adalah seragam. Pada masa lalu, penduduk desa tidak begitu cenderung untuk berpindah dan pergerakan antara tempat ke tempat adalah sukar dan terhad. Baik, pusat pertumbuhan desa ialah pusat pembangunan wilayah terkecil dalam sesebuah kawasan. Ia menggabungkan beberapa kampung di sekitar wilayah konsep RGC, iaitu Mini Regional Rural Development Areas. Pusat pertumbuhan desa ini mempunyai lebih kurang 5,000 penduduk dan ianya dilengkapi dengan infrastruktur yang sesuai sebagai pusat kemajuan ekonomi kawasan sekitar. Seterusnya, kita pergi kepada fungsi pusat pertumbuhan desa. Terdapat 3 cara pusat pertumbuhan desa berfungsi. Yang pertama adalah permudah koordinasi dan pembinaan. Yang kedua, melihat perkembangan wilayah maju dan mundur. Dan yang ketiga ialah meratakan pembangunan seluruh wilayah. Pusat pertumbuhan desa merupakan wilayah atau kawasan pertumbuhan pesat sehingga dijadikan pusat pembangunan yang dipengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Dengan adanya kawasan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, diharapkan kawasan-kawasan di sekitarnya ikut maju. Dalam buku Ekonomi Regional, seorang ekonom asal Perancis iaitu François Perrault menyatakan pusat pertumbuhan adanya konsentrasi kegiatan industri pada daerah tertentu yang kemudian dapat mendorong kepada pertumbuhan nasional. Wilayah yang berkembang akan lebih cepat menjadi pusat pertumbuhan. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain yang berada di daerah sekitarnya. Semakin lama akan menyebar ke berbagai wilayah dan menyerap potensi-potensi daerah sekitarnya. Dengan adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pusat-pusat pertumbuhan berpengaruh terhadap pelbagai faktor iaitu ekonomi, sosial dan juga budaya masyarakat. Baik, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kemajuan sesebuah pertempatan desa seperti ketersampaian. Ketersampaian iaitu jarak desa iaitu dengan bandar-bandar sekitarnya. Jarak yang jauh melambatkan proses kemajuan dan pembangunan. Bentuk muka bumi yang sesuai seperti di kawasan tanah pamah, tanah beralun, kawasan tanah tinggi atau di kawasan berteluk dekat dengan pantai yang cantik banyak membantu kemajuan sesebuah pertempatan desa atau luar bandar berkembang pesat. Seterusnya ialah dasar kerajaan. Dasar kerajaan juga banyak mempengaruhi kawasan luar bandar, iaitu dengan menjadikan pembangunan kawasan desa sebagai agenda pembangunan kawasan luar bandar. Contohnya seperti program pembangunan 5 tahun Malaysia. Kemajuan dan pembangunan sesebuah kawasan desa dipengaruhi juga oleh pengaruh bandar-bandar berhampiran yang menyediakan pasaran, khidmat sosial dan inovasi baru, peluang ekonomi dan juga peluang pekerjaan. Peruntukan dalam bentuk fiskal atau bajet tahunan mempengaruhi sesuatu projek atau program. Ia turut dipengaruhi oleh tahap teknologi yang sangat membantu meningkatkan daya pengeluaran hasil desa. Penduduk setempat yang mempunyai nilai sumber yang baik seperti taraf pendidik, kemahiran, kesihatan dan kemahiran insaniah termasuk saiz yang besar amat mempengaruhi perkembangan sesebuah pertempatan desa. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana pusat pertumbuhan desa ataupun lebih dikenali sebagai PPD berupaya memajukan kawasan desa sekitarnya. Baik, melalui peranannya sebagai pusat pengumpulan, pemasaran dan pengedaran produk ekonomi kawasan kampung sekitarnya. Misalnya, ianya menjadi tapak pasar malam dan pasar tani. Kesannya, pendapatan petani, nelayan dan juga peternak dapat ditingkatkan. Melalui peranannya yang membekalkan pelbagai perkhidmatan kepada penduduk kampung sekitarnya seperti pusat internet desa, pusat kesihatan kecil dan klinik desa. Oleh sebab itu, penduduk desa dapat menikmati kemudahan yang disediakan. Baik, seterusnya kita akan melihat nilai sumbangan pusat pertumbuhan desa terhadap pembangunan sosioekonomi penduduk desa di Malaysia.
Pusat Pertumbuhan Desa telah berjaya meningkatkan pendapatan per kapita penduduk desa kerana produk desa seperti hasil-hasil pertanian, perikanan dan juga peternakan dapat dipasarkan di PPD yang disediakan. Pusat Pertumbuhan Desa bertindak sebagai pusat pengumpulan, pemasaran dan juga pengedaran. Pusat Pertumbuhan Desa juga berjaya meningkatkan akses maklumat kepada penduduk desa melalui peranannya sebagai pusat internet desa, perpustakaan desa dan juga pusat pengedaran surat khabar. Oleh sebab itu, penduduk desa tidaklah buta maklumat luar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana memberikan perhatian. Terima kasih.